No, no, road there. Road there. Okay. And then now you go for? Now we go for this precast concrete plant. Okay. Before that, just Road bersih lah. road bersih saja. Sekarang ni? And then now we cover with concrete. Konkret. Yeah. Berapa beza kuantiti road yang ada dengan sebelum dan selepas? Kami kuantiti road berdasarkan kepada apa yang kita telah buat. Okey, untuk kos untuk besi yang asal RM350 seunit. Apabila kita menggunakan slab konkrit ini, kosnya berkurang kepada RM250 seunit. So that means number of road pun akan berkurang lah. Yes, right. Right, itu saya nak tanya. Yes. So based on the bebanan and any verification or certification from the technical atau authorized body untuk luluskan slab tersebut. So far kita buat ini Memang cantik, tapi I consume more on the safety part. Actually we do our uji coba yang pakai apa tadi gambar yang pakai lori all the things lah. So kalau ni kita sebenarnya kita kena daripada sini all the things. Lori lalu bebanannya sekali, tapi frekuensi kekerapan kenderaan lalu lasting dia tu berapa lama? Okey. Kalau kita tengok gambar yang ini backhoe ni dia static. Kita letakkan dia static di situ. Berapa lama? So kalau ini kita letak dalam setengah jam, sejam pun kita boleh letak. Okey, sekali. Yes. Tapi sekarang ni duration lasting period dia tu. Panas hujan. Okey. Kalau ikut kepada engineering, lasting untuk yang ini grade 25 together with all the steel bar inside there for 100 years. Tak cakap pun? So, yes. Ini bukan ini dalam British standard. Oh, British standard. Yes. Bukan saya punya verification. No, actually it's a verification from Yes. the authorized body lah. So kita nak pakai benda Because tu. we actually grade 25 we got what we call is a test tube. This is test tube until how many kilometer. So ratio dengan beban yang diberi ini adalah ingat yang ini dengan yang kita test tube itu 4 kali ganda kekuatan Kekuatan dia. So classification tu yang diperlukan. Ya betul. Classification tu yang kita nak. Right. So whether Dewan Pengarah Ustaz tadi can verify kan benda tu, tak apa dah. Saya tak kisah, saya kata can be accepted internally. Dalaman dah dipakai. Tak apa. Tapi sekarang ni saya tak ada dalam bukti mengatakan bahawa everything verified by the certain person, personnel yang dah tengok benda tu. Ya, actually kita sebenarnya kita sepatutnya kita bersirim. Kalau selepas benda ni untuk verify benda ni kita akan bawa ke sirim dan kita akan dapatkan sijil dari bersirim. I have the GM score now. I should have the report. I have the GM score now. All the testing. Okay, thank you. Sebab projek ni bagus. Because satu in term of cost dapat dikurangkan. Yes, right. And then number of accident Relax. less than benda tu. So bila dah jalan, so penyeragaman dilaksanakan. So coverage zone under monitoring by MBSA can be standardized. Yes, right. Kan? Tapi kita tahu this safety part conscious. Okay? Thank you very much. Right. Tahniah dan syabas kepada kumpulan Ignition yang telah berjaya menghasilkan satu inovatif yang baik bagi MBSA supaya melonjakkan nama amongst the PBT throughout the country. Thank you. Tapi yang the most important thing, tiada lagi benchmark yang dibuat sama ada another PBT ada buat delay atau maybe you pergi ke JKR untuk dapat benchmark. So far apa yang Maybe you can go to CIDF, CIDB. Another one you can go to Jabatan Keparit dan Sederan. Dia pun ada juga produk dia. So at least ada 2-3 yang to verify the project is very good. Bisa ada term. Okay. Jadi you tak boleh cakap, dia orang cakap. So dia cakap dia ada evidence. So for the next time, very good project.
Tapi benda yang nampak kecil tapi yang memainkan peranan penting dalam pemberian bakat, benchmarking. Okay, thank you very much. Persembahan dari kumpulan seterusnya, kumpulan iSolution dari Jabatan Khidmat Pengurusan dengan diketuai oleh Encik Mohd Fauzi Aziz bin Mahmud. Dipersilakan. Buat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Pengurusi Majlis, yang dimuliakan panel hakim yang arif lagi bijaksana, seterusnya tuan-tuan yang dihormati sekalian. Konvensyen KIK kini tiba, memaksa kami mengerah tenaga. Segala idea telah dikemuka, melestarikan kami di pentas juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami kumpulan iSolution dari Jabatan Khidmat Pengurusan Majlis Bandar Shah Alam ditubuhkan pada 1 hari bulan Mac 2012 dengan ahli seramai 7 orang yang diketuai oleh Muhammad Fauzi Aziz bin Mahmud dan fasilitator Encik Madian bin Bawi. Objektif kumpulan kami adalah memastikan penambahbaikan berterusan dalam semua aspek pengurusan dan pentadbiran, mempercepatkan dan memudahkan perkhidmatan kepada pelanggan, menerap penggunaan inovasi dan teknologi terkini dalam semua urusan. Ini selaras dengan objektif fungsi dan piagam pelagam jabatan. Justru, masyarakat kumpulan telah diadakan setiap minggu dengan peratus kehadiran 96%. 4% tidak dapat hadir adalah disebabkan cuti sakit dan cuti tanpa rekod. Berpandukan kepada kaedah kitaran PDCA iaitu Plan, Do, Check dan Action serta Plan Tindakan melalui Carta Perbatuan, kumpulan telah memulakan projek mulai 1 Oktober 2012 dengan mengenal pasti masalah dan penambahbaikan di Jabatan Khidmat Pengurusan. Melalui percambahan fikiran, kumpulan telah mengenal pasti 7 masalah seperti ditunjukkan di layar. Setelah itu, iSolution telah menggunakan teknik SMART bagi mengenal pasti masalah paling sesuai untuk dilaksanakan. 3 masalah telah diterima melalui teknik ini dan dibuat analisa faedah dan analisa matrik. Soal selidik ahli juga dikemukakan seperti di layar. Projek perlu segera utama diselesaikan, projek menepati objek bahagian, wujud sedia ada masalah, projek mampu dilaksanakan.
Daripada 7 masalah tersebut, kami telah mengedarkan borang kaji sendiri kepada seramai 47 orang kaki tangan termasuk 4 orang pegawai PNP untuk memilih 5 masalah utama atau sangat penting, dan data-data sejarahnya telah dianalisa satu persatu dari 6 bulan hingga 1 tahun, iaitu pengurusan pemanduan kenderaan yang tidak efisien, keputusan ditolak. Kesukaran mengesan saman hak laju kenderaan majlis, keputusan ditolak. Bilangan kaki tangan lewat hadir ke pejabat yang tinggi, keputusan diterima. Kos penghantaran surat menggunakan sampul surat berlogo Anggerik yang tinggi, keputusan diterima. Kos pengurusan jamuan masyarakat di MBSA yang tinggi, keputusan diterima. Kelewatan menjawab panggilan telefon, keputusan ditolak. Kurang ruang untuk pelupusan aset majlis, keputusan ditolak. Carta Turus juga telah dibentuk bagi memilih penambahbaikan terbaik. Kumpulan telah membuat tapisan terakhir dengan menggunakan kaedah carta analisa metrik. Seterusnya memilih tajuk projek iaitu kos pengurusan jamuan mesyuarat di MBSA yang tinggi. Projek ini dipilih kerana sangat berkaitan dengan objektif majlis, objektif jabatan dan objektif kumpulan. Rasional kenapa projek ini dipilih adalah tidak menepati objektif majlis dan bahagian, tidak menepati sasaran tahunan, berlaku pembaziran makanan yang berlebihan. Definisi tajuk projek. Kos pengurusan merupakan sumber yang dikorbankan dalam bentuk nilai wang atau nilai persamaan wang oleh majlis untuk mendapatkan keluaran dan perkhidmatan pengurusan yang akan memberi faedah semasa atau masa hadapan kepada organisasi. Jamuan bermaksud sembarang bentuk sajian yang dihidangkan sebagai santapan kepada ahli-ahli mesyuarat yang hadir, sama ada berbentuk sarapan pagi, makan tengah hari atau minum petang. Mesyuarat merupakan satu bentuk komunikasi formal atau sebarang perbincangan tidak formal yang diadakan di majlis yang bertujuan untuk membuat sesuatu keputusan atau menyelesaikan sebarang masalah berbangkit. Di MBSA bermaksud Majlis Bandar Shah Alam yang terdiri daripada 14 buah jabatan, 5 buah bahagian dan 3 buah pejabat cawangan iaitu Sungai Buloh, Kota Kemuning dan Siti Alam. Majlis juga diterajui oleh Datuk Bandar, 24 ahli majlis yang terdiri daripada 1,500 orang kaki tangan dari kategori pengurusan profesional dan sokongan 1 dan 2 yang bertaraf tetap, kontrak dan sambilan. Yang tinggi bermaksud perbelanjaan bagi mengurus bekalan makan dan minum suatu mesyuarat yang diadakan peringkat majlis melebihi peruntukan yang telah ditetapkan oleh bajet tahunan. Selain itu, kumpulan kami menggunakan kaedah 5W1H. What? Peningkatan kos pengurusan jamuan untuk mesyuarat yang diadakan di majlis. When? Semasa proses pembayaran dan penyediaan dokumen pembayaran dibuat. Why? Perancangan jadual mesyuarat yang tidak terkawal dan pembekal yang lewat menghantar dokumen pembayaran kepada pihak pengurusan. Who? Pegawai yang menguruskan jamuan mesyuarat dan pembekal yang dilantik. Where? Di jabatan-jabatan atau bahagian dan pejabat cawangan majlis. How? Meningkatkan kos perbelanjaan pengurusan jamuan mesyuarat di majlis. Latar belakang projek. Setiap tahun peruntukan bagi jamuan mesyuarat di majlis bertambah dari tahun 2009 iaitu sebanyak 171,000 kepada 300,000 pada tahun 2013. Pertambahan ini adalah disebabkan oleh pertambahan jabatan bahagian dan pejabat cawangan serta program-program dan aktiviti yang dilaksanakan di majlis. Namun demikian, peruntukan yang telah ditetapkan dalam bajet tahun masih tidak mencukupi pada tahun semasa sehingga mencecah RM403,379.35 pada tahun 2012 dan pembayaran bagi kos jamuan mesyuarat terpaksa dibuat menggunakan AP58. Peningkatan kos perbelanjaan jamuan mesyuarat ini juga adalah disebabkan tiada kawalan terhadap had pembelajaran dan tidak mengikut kadar yang telah ditetapkan serta kelewatan pembekal menghantar dokumen pembayaran kepada pihak majlis. Justru itu, bagi mengawal perbelanjaan secara lebih berhemat dan value for money, Perkeliling Perbandaraan Negeri Selangor bilangan 6 tahun 2011 telah dikeluarkan bagi mengawal dan mengurangkan perbelanjaan. Melalui perkeliling ini, langkah-langkah yang perlu diambil adalah memastikan pengurusan kewangan di jabatan dikendalikan berdasarkan sistem kawalan dalaman yang kukuh serta mengikut peraturan kewangan, penekanan terhadap perbelanjaan berhemah dan value for money, memastikan semua peruntukan yang diteruskan mempunyai jadual pelan tindakan, had perbelanjaan penyediaan makanan dalam ikut kadar ditetapkan. Tema projek kami, membudayakan perbelanjaan berhemah adalah tanggungjawab bersama. Justru itu, objektif projek adalah untuk mengurangkan kos perbelanjaan jamuan mesyuarat yang melebihi peruntukan tahunan dari RM35,000 sebulan kepada RM25,000 sebulan. Kumpulan juga telah membuat lawatan penandarasan ke Majlis Perbadaran Subang Jaya dan Majlis Perbadaran Apang Jaya bagi mendapatkan gambaran sebenar berkaitan pengurusan jamuan, khususnya dari aspek peruntukan tahunan dan purata perbelanjaan sebulan.
didapati bahawa purata perbelanjaan sebulan bagi kedua-dua PBT berkenaan adalah sebanyak RM23,000 di Majlis Perbadanan Apang Jaya, manakala di Majlis Perbadanan Subang Jaya sebanyak RM28,000. Kumpulan juga telah menetapkan sasaran projek mengikut jumlah purata bulanan yang ditetapkan di dalam bajet tahunan, iaitu sebanyak RM25,000 sebulan. Teknik penyelesaian masalah. Untuk mengetahui punca-punca sebenar, teknik rajah tulang ikan atau Ishikawa telah dianalisa. Kumpulan telah bermesyuarat dan membuat pencambahan fikiran dengan begitu teliti dengan lebih 62 elemen telah dikenal pasti di bawah faktor manusia, prosedur, peralatan dan persekitaran. Setelah itu, rajah tulang ikan 3 dibentuk dan disaring dengan menggunakan kaedah verifikasi punca masalah. Punca-punca masalah paling mungkin ini juga ditunjukkan dalam rajah tulang ikan 3 seperti berikut. Catak alih yang panjang, format borang kerap bertukar dan tiada penyeragaman, tempoh proses permohonan yang panjang, borang tidak lengkap, kaki tangan tidak tahu atau tidak faham prosedur yang dengan betul, sikap pembekal sambil lewat. Punca-punca masalah paling mungkin ini merupakan penyebab utama kepada peningkatan kos perbelanjaan jamuan masyarakat di majlis. Kumpulan telah membuat verifikasi masalah bagi dua faktor yang paling mungkin, iaitu kaedah dan prosedur dan juga manusia. Bagi faktor paling mungkin dari aspek prosedur adalah carta alih terlalu panjang, penilaian diterima, tiada penyeragaman, penilaian diterima, tempoh memproses permohonan yang panjang, penilaian ditolak, borang yang tidak lengkap, penilaian diterima, format borang yang kerap ditukar, penilaian ditolak. Manakala faktor manusia adalah tiada panduan, keputusan ditolak, tidak tahu prosedur kerja, keputusan ditolak, sikap kaki tangan, keputusan ditolak, sikap pembekal, keputusan ditolak, tidak faham kerja, keputusan ditolak. Cadangan penyelesaian. Melalui kaedah pro dan kontra, 3 daripada 8 masalah utama tadi telah dicadangkan penyelesaiannya, seperti membuat pindaan kepada carta alih kerja yang terlalu panjang, keputusan diterima, mewujudkan prosedur kerja yang seragam, keputusan diterima, mewujudkan garis panduan bagi penggunaan borang yang tidak lengkap, keputusan juga diterima. Kumpulan telah menggunakan teknik 5W1H untuk mendapatkan cadangan penyelesaian yang terbaik. Setelah itu, ahli kumpulan sebulat suara untuk menerima cadangan mewujudkan buku garis panduan untuk diguna pakai oleh semua pemegang inventory. Taklimat dan penerangan lebih terperinci tentang carta alih terbaru tempahan jamuan masyarakat telah disediakan di dalam pelan tindakan uji cuba 1. Cadangan penyelesaian telah dikemukakan kepada Timbalan Datuk Bandar untuk tulisan memo bertarikh 7 Disember 2013 dan mendapat kelulusan untuk membuat persembahan pada 11 Disember 2013 di Bilik Mesyuarat Khidmat Pengurusan. Setelah mendapat kelulusan, kumpulan telah melaksanakan pelan tindakan uji cuba 1 seperti mewujudkan buku garis panduan, taklimat kepada pemegang inventory jabatan, penerangan terperinci berkaitan carta alih terbaru, menyeragam pengguna borang dan persetujuan daripada pengarah-pengarah jabatan. Memo pelantikan sebagai pengarah pemantau telah dikeluarkan bertarikh 11 Disember 2012 hingga 7 Januari 2013. Melalui penggunaan buku garis panduan tempahan jamuan, beberapa langkah penambahbaikan telah dibuat bagi mengurangkan perbelanjaan jamuan mesyuarat, di mana penyediaan jamuan hanya boleh bagi mesyuarat utama yang telah dirancang dalam SKT tahunan. Mesyuarat-mesyuarat yang diarahkan adalah terlibat aktiviti program utama majlis. Mesyuarat diadakan tidak kurang dari 1 jam. Mesyuarat mestilah dihadiri oleh 10 orang ahli. Setelah uji cuba 1 dilaksanakan, didapati kos jamuan mesyuarat telah menurun sehingga RM35,229.60 sebulan dari Disember 2012 hingga Januari 2013 berbanding RM40,756.29 sebelum uji cuba 1 Januari hingga November 2011. Kumpulan mendapati uji cuba ini tidak berjaya seperti mana yang disasarkan. Penambahbaikan telah ditentukan dan pelan tindakan kedua telah dibuat semula. Pelaksanaan uji cuba kedua pula telah diadakan pada 8 hari bulan Mac hingga 30 April 2013 bagi keseluruhan bil pembayaran bulan Mac dan April 2013. Dalam tempoh tersebut, kumpulan telah mewujudkan buku QFO atau Quality Food Order berkarbon dengan 4 salinan dan memperkemaskan carta alih dan pengenalan ringkas tata cara melalui garis panduan berkaitan pengurusan jamuan masyarakat di jabatan. Memo pelantikan sebagai pegawai pemantau telah dikeluarkan bertarikh 18 Mac 2013 hingga 30 April 2013. Hasilnya, kumpulan telah dapat mengurangkan perbelanjaan jamuan masyarakat melepasi sasaran RM25,000 sebulan, iaitu sebanyak RM23,641.50 pada bulan April 2013.
Setelah uji cuba 2 dijalankan, kumpulan mendapati bahawa dengan penggunaan buku QFO dan garis panduan yang diterima pakai dapat mengurangkan kos perbelanjaan jamuan masyarakat di MBSA. Melalui graf perbandingan, purata perbelanjaan sebulan sebelum ujian dan selepas uji cuba 2 menunjukkan penurunan sebanyak 58%. Faedah-faedah projek, pengurangan kos jabatan sebelum dan selepas projek bersamaan RM45,360 setahun. Manakala penjimatan masa bagi jabatan sebelum dan selepas projek adalah sebanyak 480 jam setahun. Analisa kos faedah. Setelah dianalisa, kumpulan mendapati terdapat perbezaan kadar nisbah kos sebelum dan selepas projek selama 12 bulan. Kos sebelum projek bagi purata kos sebulan iaitu sebanyak RM4,800, manakala purata kos setahun berjumlah RM57,600. Sementara kos selepas projek untuk purata kos sebulan sebanyak RM220 dan purata kos setahun berjumlah RM2,640 dan pengurangan kos projek bagi purata pengurangan setahun adalah RM54,960. Perbezaan kos yang dibelanjakan adalah sebanyak 99.13%. Perbezaan kadar nisbah kos sebelum dan selepas projek ialah nisbah 0.04 dan 0.99. Faedah-faedah lain antaranya mengoptimumkan guna tenaga, melahirkan sifat integriti pegawai supaya lebih bertanggungjawab kepada kerja dan pelanggan, meningkatkan tahap kecekapan pegawai di dalam skop tugas, meningkatkan daya kreativiti dan inovasi. Pengauditan faedah-faedah projek. Pada 11 Mei 2013, kumpulan telah meminta Bahagian Audit Dalam dan Pengadaan Awam untuk mengaudit faedah-faedah projek. Pada 13 Mei 2013, Ketua Bahagian Audit Dalam dan Pengadaan Awam telah memperakui bahawa pengurangan kos purata sebulan RM4,800, kos pengurangan setahun RM54,960, perkhidmatan masa sebanyak 20 hari. Tindakan penyeragaman projek. Pada 13 Mac 2013, kumpulan telah menghantar surat kepada pengarah, ketua bahagian serta pengurus pejabat cawangan bagi